Antara nikmat yang besar yang Allah Ta'ala bagi kepada saya dan tuan-tuan semua dan kepada semua yang masih hidup pada hari ini ialah nikmat kehidupan, nikmat nafas, nikmat boleh berada meneruskan kehidupan di dunia dan dengan kehidupan yang diberi oleh Allah Ta'ala pada kita hari ini adalah menjadi peluang yang sangat besar untuk kita tambah amal, untuk kita menambahkan iman kita, takwa kita pada Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa afdalil anbiya'i wal mursalin wa akramil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim lana bi khairin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita mengenang antara nikmat-nikmat yang diberi oleh Allah kepada kita. Dan marilah kita ingat nikmat Allah Ta'ala yang diberi kepada kita, serta kita tambahkan rasa syukur kita pada Allah Ta'ala terhadap nikmat dan anugerah Allah, pemberian-pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita semua. Nikmat yang begitu besar dan begitu banyak, yang tidak terhingga banyaknya, dikurnia oleh Allah Ta'ala kepada kita semua. Antara nikmat yang besar yang Allah Ta'ala bagi kepada saya dan tuan-tuan semua dan kepada semua yang masih hidup pada hari ini ialah nikmat kehidupan, nikmat nafas, nikmat boleh berada meneruskan kehidupan di dunia dan dengan kehidupan yang diberi oleh Allah Ta'ala pada kita hari ini adalah menjadi peluang yang sangat besar untuk kita tambah amal, untuk kita menambahkan iman kita, takwa kita pada Allah Ta'ala. Sehingga semua yang hidup pada hari ini, sama ada dia mukmin atau dia kafir, sama ada dia berdosa ataupun ahli taat pada Allah, semuanya diberi peluang oleh Allah Ta'ala seluas-luasnya. Orang kafir pun diberi peluang oleh Allah Ta'ala untuk dia beriman kepada Allah. Masa hidup ni dia diberi peluang oleh Allah. Orang beriman juga diberi peluang untuk dia tambahkan iman dia kepada Allah. Orang yang berdosa juga diberi peluang oleh Allah untuk dia taubat kepada Allah, untuk dia tinggalkan dosa dan dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua yang berjalan di atas muka bumi hari ini, yang masih diberi nafas oleh Allah, dia diberi peluang yang sangat besar. Maka manfaatkanlah peluang yang diberi oleh Allah Ta'ala untuk kita mencari iman dan tambah iman dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal dan semua ahli jawatan kuasa masjid yang saya kasihi. Tidak lupa juga kepada semualah hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, para tetamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ahli jemaah yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, kita semua yang hadir, yang diberi oleh Allah Ta'ala kesempatan duduk dalam masjid pada hari ini, di mana sahaja, khususnya mereka yang duduk di dalam majlis-majlis ilmu,
Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kepada kita keampunan Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kepada kita redha dia. Allah Ta'ala bagi rahmat kepada kita. Allah Ta'ala bagi kasih sayang pandang kita dan sebut nama kita di sisi para malaikat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat darjat kita. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada kita, bagi orang yang duduk di dalam majlis ilmu. Allah Ta'ala bimbing kepada kita. Allah Ta'ala bagi hidayah. Allah Ta'ala pandu kita sehinggalah kita dapat berada teguh terus istiqamah berada di atas jalan agama dia, berada di atas landasan agama syariat dan undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, pada malam ni saya ni sebagai kita kata nak mengisi ruang lah, mengisi masa pada kuliah maghrib pada malam ini. Dan sebenarnya saya ni tak layak pun berada di sini. Kalau dibanding-bandingkan mereka-mereka yang telah berada di sini, mereka semua tu para ulama, mereka guru-guru yang hebat. Saya pun pernah mari sini, tapi mari hadir majlis guru saya, iaitu Habib Omar Al-Hafiz, pada lama dah lah, sebelum Covid lagi. Jadi kalau dibandingkan saya yang berada di sini, hanyalah sekadar debu-debu ya, tak ada gapo pun. Jadi insya-Allah ada masa dan kita kata untuk memenuhi kekosongan masa maghrib dan isyak ini, mudah-mudahan kita dapat memperingatkan sesuatu daripada agama kita. Mudah-mudahan dengan peringatan yang ringkas ini, Allah Ta'ala bagi kita kefahaman. Allah Ta'ala bagi kita peringatan insya-Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Allah Ta'ala sebut, wahai manusia, wahai orang beriman, berilah kamu peringatan, berilah kamu perteguran, berilah kamu nasihat. Fadzakir, berilah kamu peringatan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka sesungguhnya peringatan-peringatan ni, teguran-teguran ni memberi manfaat, memberi faedah dan guna. Manfaat tu bahasa Arab, faedah pun bahasa Arab juga. Bahasa Melayu sebut apa? Memberi guna. Ada guna. Dia berguna. Guna yang sangat guna, kegunaan yang sangat besar. Faedah yang sangat besar. Bagi siapa? Lil mu'minin, iaitu bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus bagi orang beriman. Apa bentuk sahaja peringatan, iaitulah peringatan akhirat, peringatan agama, maka dia akan memberi manfaat kepada orang yang ada keyakinan kepada Allah, orang yang percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang tak beriman, maka manfaat tak ada. Ada teguran, nasihat ke, ayat-ayat Al-Quran ke, hadis Nabi ke, dia tak pakai. Sebab dia pun tak beriman kepada, mana meragui dan tidak mempercayai sesungguh-sungguhnya dengan apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada agama dia. Maka sebab tu imanlah penting sekali. Sebelum apa-apa lagi dalam kehidupan kita ni, imanlah utama sekali ya. Isyarat iman yang penting sekali ni dalam surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala sebut. Selepas surah Al-Fatihah tu, Allah Ta'ala sebut hak mula-mula sekali ialah pasal keyakinan. Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi. Demikianlah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya. Maknanya isyarat kepada perkara yang melibatkan keyakinan. Hak pertama sekali Allah Ta'ala sebut. Sebelum Allah Ta'ala sebut cerita, kisah, janji dia, janji baik, janji buruk, rukun hakam dia, dosa, pahala, syurga, neraka. Allah Ta'ala tak sebut lagi hak lain-lain tu. Tuhan sebut mula-mula sekali ialah perkara yang melibatkan keyakinan. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran yang merupakan satu la raiba fihi, suatu yang tidak diragui. Bukanlah suatu yang diragui.
Bukanlah suatu yang boleh kita syak wasangka, boleh kita zon, atau boleh kita waswah pada perkara yang datang daripada Al-Quran. Bahkan apa yang datang daripada Allah Ta'ala daripada Al-Quran, itu semua adalah yang sebenar-benar, yang hak, yang paling sebenar daripada segala hak benar. Tak ada lah cerita hak benarnya melainkan cerita akhirat, cerita apa dalam Quran. Tak ada hak lebih sebenar daripada tu. Tu dia dah. Kalau kita katakanlah dah cerita apa orang panggil hak dalam dunia ni, surat khabar ke, berita-berita hak berlaku harian kita ke, sebenarlah kita kata. Nah, surat khabar ni buat menceritakan apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Kemalangan situ, kebakaran di situ, nah, apa sahaja kisah berlaku, kita kata benarnya cerita surat khabar ni. Kita percayanya dengan apa yang datang daripada surat khabar ni. Nah, tapi ketahuilah apa yang datang daripada Allah, Al-Quran tu lebih sebenar daripada tu. La raiba fih. Tidak ada yang lebih benar daripada apa yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita ragu daripada apa yang datang daripada Allah, mimma jaa minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita ragu daripada apa yang datang daripada Allah. Itulah pertama sekali. Nah, maka orang yang akan mendapat manfaat daripada Al-Quran, daripada agamanya, ialah orang yang ada iman, ada keyakinan, ada i'tiqad, ada jazam dengan apa yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita ragu, pertama sekali. Jadi alhamdulillah kita ni tuan-tuan, hak hadir ni, hak mari masjid, mari surau ni, nah, tidaklah mari kita melainkan kita mari dalam keadaan kita beriman, betul tak? Tidaklah hadir kita di rumah Allah melainkan kita mari dalam keadaan kita beriman. Sebab tu Tuhan sebut, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Tidaklah mengimarah, sesungguhnya orang yang mengimarah ke rumah Allah, masjid ni, nah, adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil dia. Orang panggil alamat yang kuat. Nah, untuk menandakan, membuktikan orang ni beriman kepada Allah, ialah dia duduk sehari-hari, duduk dalam keadaan mengimarahkan rumah Allah. Duduk dalam keadaan semaya jemaah. Dah, buat program demi program, menyertai program masjid. Dah, maknanya mengajak orang ke masjid, duduk dalam majlis ilmu. Orang yang beriman ni kata Allah, dia lah orang yang sebenar selayaknya mengimarahkan rumah Allah Ta'ala. Tu dia. Jadi tidaklah kita mari melainkan kita mari atas dasar iman, atas dasar kita percaya dan kita yakin dengan apa yang ada di dalam majlis ilmu kita ni khususnya. Kita yakin dengan Allah Ta'ala bagi, sangat-sangat percaya dengan adanya kelebihan yang dijanjikan bagi orang yang solat berjemaah. Kita pun mari duduk di rumah, kita fikir dah duduk rumah semaya seorang pahala sikit, akhirat ni mati nak pahala banyak. Dah, kita pun mari juga, susah bagaimana pun kita mari semaya jemaah. Dah, maka duduklah kita dalam solat jemaah, dapat pahala yang di sisi Allah Ta'ala, kerana kita percaya. Dah, maka hak mari semaya jemaah tadi tu, dah, ada hak boleh duduk terus, duduk dalam majlis ilmu. Dapat lagi kelebihan lagi. Dah, kelebihan duduk dalam majlis ilmu, dapat lagi. Dah, orang yang dia nampak semaya jemaah saja, maka dia balik di rumah, rugi. Dia balik di rumah, sambung kerjaan dia tak boleh duduk dalam majlis ilmu. Padahal semaya jemaah tu sunat lah. Majlis duduk dalam majlis ilmu ni lebih besar fadilat dia, lebih besar lagi kelebihan dia. Duduk dalam majlis ilmu ni ialah duduk dalam taman syurga Allah Ta'ala. Maka orang yang beriman duduk di rumah, maka dia terfikir-fikir, terkoyak-koyak dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala daripada apa kelebihan yang ada dalam majlis ilmu. Iaitulah kelebihan yang begitu banyak. Kita pun dengar sama-sama dah gapo kelebihan majlis ilmu ni. Beratus hadis Nabi sebut kelebihan majlis ilmu saja. Sangat banyak. Jadi sehingga kan Nabi SAW nak cerita banyaknya kelebihan yang ada dalam majlis ilmu ni. Cara rekahnya Nabi sebut dia taman syurga. Ada.
Nah, Nabi sebut taman syurga cukup dah. Nabi sebut idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Bila kamu lalu dalam taman syurga, bila kamu melalui di antara taman-taman syurga, hendaklah kamu singgah. Nabi suruh. Dah, Nabi perintah ni. Nabi hak kita duduk selawat hari-hari tu, Nabi hak kita duduk sanjung-sanjung ni, Nabi yang kita duduk muliakan dia ni, semulia-mulia makhluk Allah Ta'ala. Dia memerintahkan satu perintah kepada kita. Dia bagi arahan kepada kita. Bila kamu lalu taman syurga, kamu kena singgah. Kena duduk dan ambil bahagian dalam taman syurga tu. Maka sahabat tanya, gapo kat taman syurga tu, hai Rasulullah, di mana taman syurga tu? Maka Nabi berkata, halaqatuz zikri. Iaitulah halaqah perhimpunan, perkumpulan. Halaqah ni bulatan kita kata. Biarlah tak duduk bulat pun, duduk manja, kau duduk terabur, kau tak kira lah. Duduk lagu mana pun, duduk dalam perkumpulan orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala. Tu dia. Jadi, mana-mana orang yang duduk berkumpul, duduk berzikir kepada Allah, dialah, itulah halak orang panggil taman syurga Allah Ta'ala. Berzikir ni tidak kata subhanallah saja, dah. Berzikir ni makna tidak kata la ilaha illallah saja. Berzikir ni luah lah, makna zikir tu luah. Orang yang duduk dalam keadaan suasana mengingat, zikr mana? Memperingatkan suatu yang berkait dengan Allah Ta'ala, berkait dengan agama, tu zikir lah. Kata Imam Ghazali sebut kata zikrullah ni 7 perkara. 7 perkara. Nak sebut masuk dalam kata zikrullah ni dia 7. Zikrullah ni kata apa? Kata Imam Ghazali, zikrullah zikru an'amillah, zikru ala illah. Mana memperingati nikmat Allah Ta'ala. Antara zikir juga. Duduk kata memperingat, sama-sama duduk dalam majlis memperingatkan nikmat Allah Ta'ala. Dah, mana-mana ustaz kau, tok guru kau, bila dia tazkirah kau, ceramah kau, pasti pertama sekali dia sebut memperingatkan mula sekali nikmat Tuhan. Alhamdulillah, dah syukur pada Allah, tambahkan nikmat, tambahkan syukur kita. Itu mana apa? Memperingatkan nikmat Allah Ta'ala. Maknanya tak ada lah tempat kita kata deh. Boleh memperingatkan nikmat Allah Ta'ala ni. Melainkan kita duduk dalam majlis ilmu. Ada kalau kita duduk di rumah boleh peringat nikmat Allah Ta'ala. Kita duduk di rumah sama-sama, ahli keluarga kita duduk di rumah deh. Boleh tak kita peringat nikmat Allah Ta'ala? Duduk dapur nak kena nasi, ada tak mak ayah kita kata, anak, syukur kau tak lagi hari ni. Puji Allah Ta'ala kedak lagi hari ni jarang lah. Boleh kata 1000 rumah ada lah, sebutir 2 hak lagu tu. Betul tak? Banyak ada duduk rumah kan? Kalau duduk dengan ahli keluarga, kita kata ahli keluarga lah, kita kata duduk di rumah, duduk bersama ahli keluarga, tak sempat kita nak memperingatkan nikmat Allah Ta'ala. Nak apatah lagi nak tolong peringat perkara-perkara akhirat. Nak mengajar usuluddin, nak mengajar makrifat mengenal Allah, jauh lagi. Duduk di rumah ni kak, tak ada lah kita duduk buat kak. Pasal keluarga kita, anak beranak kita. Kalau mak pula duduk ngopak kau anak ni, duduk cara kau anak ni. Ayah pula duduk cerita pasal projek tu, projek ni. Bising kali, tak ada. Tak ada masa kita nak memperingatkan kepada nikmat Allah Ta'ala. Kalau kita rasa lah di rumah kita tu boleh dapat seumpama duduk dalam majlis ilmu, tak apa. Tapi tidak lah. Maka kita pun mari duduk dalam majlis ilmu supaya kita boleh memperingatkan antara hak kita kena peringat nikmat Allah Ta'ala. Hak Allah Ta'ala bagi kita ni kita kena ingat. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allah Ta'ala sebut, adapun daripada nikmat aku bagi kamu ni, fahaddits, hendaklah kamu sebut-sebut. Sebut ni sebab apa? Supaya kita ni saling tahu, saling mengingati. Saling sebut nikmat. Ingat dah Tuhan bagi kita nafas. Ingatlah Tuhan bagi hidup. Ingat Tuhan bagi anggota tubuh badan. Tuhan bagi harta. Ingat Tuhan bagi sekian. Banyak nikmat. Fahadis, sebutlah nikmat ni. Selain tidak lain melainkan untuk supaya kita ni kembali kepada menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Allah Taala suruh cerita. Supaya kita ni bersyukur. Suruh cerita nikmat dia. Jadi maknanya duduk dalam majlis ilmu antaranya iaitulah majlis
Maka panggil disebut sebagai majlis zikrullah. Majlis yang memperingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperingatkan janji-janji Allah, termasuk juga dari memperingat kepada Allah, iaitu zikru wa'dullah, memperingati janji-janji Allah, minal wa'du wal wa'id. Kata Imam Ghazali, memperingatkan janji Allah daripada janji baik, janji buruk. Kita ni ada janji dengan Allah Ta'ala. Kita kena ingat bahawa kita ada janji dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah menjanjikan kepada kita daripada janji baik dan janji buruk. Ada janji baik, ada janji buruk. Janji baik apa? Kita buat pahala, buat amalan ibadat sekian-sekian, dijanjikan dengan pahala dan dijanjikan dengan syurga di akhirat. Ada janji buruk, buat dosa, buat jahat, buat zalim, buat maksiat, dijanjikan dengan dosa, dan dijanjikan dengan dosa itu menjanjikan kepada kita neraka di akhirat. Jadi kena ingat, dalam kehidupan kita, tiap-tiap nafas kita ada janji baik, janji buruk. Mana dosa, mana pahala, mana haram, mana halal, mana batal, mana hak, mana boleh, mana tak boleh. Ada. Kena memperingati semua. Sebab apa kena ingat janji Allah Ta'ala ni? Sebab Allah ni bila berjanji dia buat sungguh. Sebab tu kena takut pada Allah Ta'ala. Bila dia berjanji dia buat. Dia tak main-main. Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran, Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Ta'ala ni zat yang tidak akan menyalahi janji. Tuhan kita ni tidak menyalahi janji. Kalau dia kata buat sekian boleh pahala, Tuhan beri pahala. Tapi syarat dia biar betul lah. Hak kita buat ni dah. Innal ladzina amanu wa amilus salihat la nudhi'u ajra man ahsana amala. Surah Kahfi dah sebut. Baca tak surah Kahfi? Al-Kahfi hari Jumaat kena baca. Lah ni bukan tidak hari Jumaat lah, hari-hari kena baca. Kita duduk akhir zaman dah. Allah kata sesungguhnya orang beriman, alladzina amanu wa amilus salihat. Sesungguhnya orang beriman dan orang yang beramal soleh, orang yang berbuat baik, la nudhi'u ajra man ahsana amala. Aku tidak mengsia-siakan. Mana tak buat rugi tak rugi kita buat baik, kita buat amal soleh ni. Kebaikan apa pun tak kira lah. Allah Ta'ala tidak merugi, mensia-siakan. Ajra man ahsana amala. Orang beriman, beramal soleh, Allah Ta'ala tidak mensia-siakan pahala dia. Syarat dia mestilah beriman, beramal soleh, dan dalam keadaan ahsana amala. Dalam keadaan dia buat, dalam keadaan dia ihsan. Melakukan ibadat tadi beserta dia buat dalam keadaan ikhlas, ihsan. Tu mana ahsana amala. Buat beserta dalam keadaan masa yang sama, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedekah ikhlas, tolong orang ikhlas. Semaya kita ikhlas, puasa kita ikhlas, baca Quran kita ikhlas. Ikhlas tu apa? Ikhlas tu bahawa kita harap pahala dan juga penghapusan dosa, dan kita harap balasan semata-mata daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu mana ikhlas. Liwajhillah. Kita buat satu amal kerana Allah Ta'ala, maka kita dapat pahala. Syarat dia dah. Syarat dia bila? Syarat dia apa? Allah Ta'ala tak sia-siakan amalan itu. Beriman pertama sekali. Mana-mana amalan, kalau Tuhan nak perintah dalam Quran, Allah Ta'ala suruh buat apa-apa perintah kepada orang beriman, Allah Ta'ala akan sebut mula-mula sekali kepada orang beriman. Sebab orang yang tak ada iman, Tuhan tak sebut. Allah Ta'ala tak perintah orang tak ada iman. Allah Ta'ala suruh puasa. Ni sikit lagi nak puasa kita. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innal ladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kutiba alaikumusiyam, aku fardukan kepada kamu puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti aku fardukan kepada umat-umat terdahulu. Ada Allah Ta'ala suruh kepada siapa? Allah Ta'ala suruh kepada orang beriman. Orang ada yakin kepada Allah, ada iktikad kepada Allah, dan iman dia tadi tu diiktiraf di sisi Allah Ta'ala. Mana diakui. Iman kita pun kena cek. Iman kita di hak lagu mana? Jangan percaya saja, percaya tu molek betul dah. Syarat pertama kena yakin lah. Yakin hak bagaimana? Jangan yakin hak karu-maru.
Jangan yakin Allah Ta'ala tu tak, sifat yang tak layak pada Allah. Tu merosakkan iman kita. Yakin dah ke Allah Ta'ala ni. Tapi yakin dia tadi, yakin anak Allah Ta'ala tu ada anak. Sebab akidah Nasara. Tak jadi yakin gitu. Ataupun yakin dah Allah Ta'ala ni ada, tapi ada Allah Ta'ala di langit. Duduk sela lendik atas langit. Allah Ta'ala tu ada berjising besar. Zat Allah Ta'ala kata je. Iktikad begitu. Maka dia tak jadi orang beriman kalau begitu. Sebab punuh dah. Tak sah iman begitu. Ataupun yakin dah Tuhan ni ada. Tapi yakin dia ni, mana yakin dia tidak selayaknya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin hak tak patut dengan Allah Taala. Yakin tu yakin hak mustahil pada Allah, bukan yakin hak wajib pada Allah dah. Hak Allah Taala ni ada sifat wajib, hak mustahil. Hak mustahil jangan duk yakin. Jangan duk pegang dalam hati kita, hak mustahil kena tolak. Hak wajib tu kena letak dalam hati kita. Hak wajib pada Allah Taala patut kena kenal. Mana hak wajib pada Allah, mana mustahil pada Allah, mana harus pada Allah. Kalau hak harus pada Allah Ta'ala pun kita kata mustahil, tak boleh. Harus Allah Ta'ala ni buat. Contohnya, Allah Ta'ala harus nak buat. Nabi Muhammad ni berjalan daripada Mekah ke Masjidil Aqsa. Lepas tu naik langit pula. Harus Tuhan nak buat. Harus bagi dia. Tiba-tiba kita kata, mustahil. Kafir dah. Faham kata lagi? Maknanya kita meletakkan sifat hak harus jadi mustahil. Hak mustahil jadi harus. Hak wajib jadi harus. Tak jadi belakang. Hak wajib ni harus kita kata. Lagu mana? Allah Ta'ala ni ada sungguh. Adanya Allah Ta'ala, wujud adanya Allah Ta'ala ni sungguh. Tapi dia kata, boleh jadi ada Tuhan ni, boleh jadi tak ada. Tapi juga. Faham lagi? Maka sebab tu kena tahu manakah iman yang sahih, mana iman yang mananya diiktiraf di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kita tahu, kalau pergi begini, Allah Ta'ala tak terima iman kita. Kalau yakin begini, Allah Ta'ala terima. Maka akidah yang benar tu adalah akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Ini sebuah kepada Imam Asy'ariyah Maturidi. Tu akidah yang mengikut akidah para Nabi, para sahabat. Dan juga akidah para ulama seluruhnya. Satu dunia ni ulama pegang gitu belakang. Kena tahulah. Jangan dia bawa akidah pegang akidah hak salah. Jadi syarat Allah Ta'ala nak suruh satu perintah, nak larang satu larangan, maka Allah Ta'ala suruh pada orang beriman. Itu syarat dia. Sebab itulah Allah Ta'ala maknanya orang yang beramal soleh, orang beriman dan beramal soleh, Allah Ta'ala tidak mensia-siakan amalan mereka. Allah Ta'ala tak rugikan amalan mereka. Mereka akan dapat pahala yang di sisi Allah Ta'ala. Dan sama jugalah, sebagaimana kita yakin orang beramal soleh, beriman, beramal soleh, ikhlas dalam amal dia, maka kita juga kena yakin, kalau kita buat jahat, buat dosa maksiat, ada janji siksa neraka Allah Ta'ala di akhirat. Bila Tuhan berjanji, dia akan buat. Supaya juga mati ni, asalnya mati, hukum mati ni dah. Hukum mati manusia, makhluk ni, hukumnya harus je. Mati boleh, tak mati pun boleh, Tuhan boleh buat. Tapi dah Tuhan berjanji, Allah Ta'ala menjanjikan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap nyawa, tiap-tiap hak menapah, dia akan rasa juga mati. Maka mati wajib. Pada orang sini tak percaya mati tu wajib. Hak mati tu, hak hidup tu mati belakang. Apa dah? Mati belakang. Jadi maka mati tu mesti dah. Wajib dah mati. Sebab Tuhan janji. Tuhan menjanjikan mati tu tiap-tiap yang menapah akan mati. Maka hak hidup akan rasa juga mati. Wajib hukumnya mati. Wajib apa tu? Wajib akal dah. Jangan pula kita kata, aku tak akan mati. Mengingkari suatu yang wajib pada Allah, kita ingkar. Ataupun menolak satu yang wajib. Maka jadi kufur juga. Tidak mempercayai kewajipan mati. Tak boleh, sebab Al-Quran jelas. Mengatakan mati itu wajib bagi tiap-tiap manusia.
Malaikat pun mati juga. Semua makhluk Allah Ta'ala mati. Jadi, maknanya mati tu hukumnya wajib. Mana apa? Ada. Sama juga Allah Ta'ala kata. Tiap-tiap orang yang buat jahat, orang-orang yang buat maksiat, dah, orang yang kafir masuk neraka. Maka masuk neraka tu wajib dah. Nah, jangan kita maknanya tak apa, tak apalah ke mana. Nah, kalau kita tak ada iman, mati tak ada iman, mati dalam keadaan kufur kepada Allah, dah, maka kita akan masuk neraka Allah Ta'ala wajib dah. Wajib dah. Dah, malaikat mati dalam keadaan ada iman. Malaikat ada iman, boleh buat ada iman, mati dalam keadaan buat dosa yang banyak, tapi boleh masuk syurga. Tak, itu boleh masuk dengan rahmat dia je. Nah, tak boleh masuk syurga seorang pun malaikat dengan rahmat dia, walaupun Nabi Muhammad pun. Nah, walau anta ya Rasulullah. Nah, sahabat kata. Nah, tidak masuk syurga malaikat dengan rahmat. Sahabat tanya, walaupun kamu wahai Rasulullah. Walau ana kata Nabi, walaupun aku sekalipun. Walaupun saya pun kata Rasulullah, tidaklah masuk syurga malaikat dengan rahmat dia. Orang kafir tak ada dah rahmat dia. Nah, orang beriman aja akan adanya rahmat Allah Ta'ala. Orang kafir tak ada rahmat Allah Ta'ala sedikit pun di akhirat. Sebab tu dalam kita belajar, kalau kita mengaji apa, kita hura dalam perkataan Bismillahirrahmanirrahim tu lah. Ar-Rahman Ar-Rahim tu makna lain-lain. Kalau Ar-Rahman, Allah Ta'ala yang pemurah di dunia je. Pemurah ni Tuhan bagi belaka. Di dunia ya Tuhan bagi. Nah, adapun Ar-Rahim, sifat Allah Ta'ala yang maha kasih sayang ni, Allah Ta'ala bagi khusus kepada orang beriman di akhirat. Orang kafir Tuhan tak bagi kasih sayang dia sedikit pun. Nah, Allah Ta'ala tak bagi sedikit pun. Orang kafir Tuhan tak bagi. Nah, sebab tu kena takut. Nah, kalau kita mati tak, Allah Ta'ala tak bagi sikit pun kepada orang kafir. Nah, duduk dalam neraka kekal selama-lama. Dan Allah Ta'ala tidak mempedulikan mereka. Mana tak peduli ni, maknanya Tuhan tak bagi kasih sayang sedikit pun. Tak ada harapan pun masuk syurga Allah Ta'ala. Tak ada. Bukan mana tak peduli, tak percaya, tak lepas dengan Allah Ta'ala. Ada. Nah, mana tak peduli ni maknanya tetap duduk dalam kuasa Allah Ta'ala. Dia sakit pun Tuhan juga beri sakit dalam neraka tu. Nah, dia minta tolong. Hak dia boleh bergerak dalam neraka tu pun. Ahli neraka bergerak dalam neraka tu pun. Allah juga beri gerak. Bukan gerakkan sendiri. Tapi Allah Ta'ala bagi bergerak apa, boleh bercakap kau dalam neraka tu, boleh minta tolong merau-rau dalam neraka. Tuhan bagi juga. Dia nak minum air, Tuhan beri air, tapi air pun api. Dia nak lapar nasi, lapar. Tuhan beri makan pun api juga. Nah, maka Tuhan beri makan, Tuhan beri pakaian, tapi api belaka. Ada. Tempat tinggal pun ada. Tempat tinggal dia tu, orang panggil apa? Tempat tinggal dia neraka. Nah, tempat tinggal, pakaian, makanan ada belakang di neraka. Nah, tapi bukan wi dengan rahmat dak. Wi dengan pemurah dia aja. Nah, bagi dengan pemurah dia, bukan dengan rahman dia, bukan kasih sayang dia dak. Tu dia kena beza. Orang beriman ni Allah Ta'ala wi khusus. Nah, Allah sebut dalam, Nabi sebut dalam satu hadis. Nah, Nabi sebut inna lillahi mi'ata rahmah. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi Allah Ta'ala ni ada 100 rahmat dia. Fa'anzalallahu rahmatan wahidah. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan satu daripada rahmat. Rahmat dia 100 tadi, Tuhan buat turun sahaja. Allah buat turun satu je di muka bumi ni. Fabiha yata'atifun. Dengan rahmat 1 ni lah, dia boleh rasa kasih sayang. Sehingga kita tengok sama kita, walau tak kenal, walau kali pertama jumpa, kita tak ada lah berasa nak tetok dia. Tak ada kita berasa nak sepak dah. Kita tengok dengan rasa kasih sayang. Walaupun dia kafir pun kita berasa kasih sayang ke dia. Nah, maknanya ada sifat kasih sayang ni dengan rahmat hak ni, hak 1 ni. Nah, adanya rahmat, ada kasih sayang. Sehingga kan binatang-binatang buah pun ada rasa kasih sayang. Rimau ko, ular ko, gajah kau, binatang buah dalam hutan tu. Lagu mana kau jahat rupa binatang tu pun, dia tetap ada kasih sayang kepada anak dia. Dengan sebab rahmat tu,
Dengan kasih sayang Allah Ta'ala jugalah kita dapat hujan, kita ada boleh terima cahaya matahari, kita terima oksigen ni. Nah, hak kita terima nikmat-nikmat hak banyak ni, kita dapat kerana kasih sayang Allah Ta'ala hak satu je. Hak satu baru kita mau banyak dah. Nah. Dan ada juga ulama kata satu rahmat hak besar sekali tadi tu. Dah, bermula daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dengan sebab Nabi Muhammad ni Tuhan bagi rahmat pada seluruh alam. Dah, satu rahmat tu daripada dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah, sehingga kita dapat rahmat ni tak adalah melainkan sebab melalui Nabi Muhammad. Melalui dia, berpunca daripada dia. Bukan dia yang bagi rahmat dah, Allah lah bagi rahmat. Kita kecek gini bukan mengagungkan lebih-lebih dah. Tak ada istilah memuliakan Nabi ni, mengagungkan Nabi lebih-lebih, tak ada. Seperti setengah golongan kata, jangan selawat banyak-banyak, jangan puji Nabi banyak-banyak, takut lebih-lebih. Betul ke tak lebih-lebih? Takut tak cukup. Bukan takut lebih, takut tak cukup. Selawatlah 40,000, 100,000 sehari pun cukup ke selawat ke Nabi? Padai ke dengan kelebihan, dengan hak apa ni, dengan hak Nabi buat kita, dengan hak Allah Ta'ala bagi kelebihan hak ada pada Nabi itu, siapa kita dapat? Cukup ke dengan 100 kali? Kita kata lah dah. Cukup ke dengan jasa Nabi itu, dengan selawat 1000 kali tu? Kita rasa banyak dah. Ni kata bid'ah dah awal-awal. Selawat banyak-banyak tak boleh. Takut bid'ah, takut melampau. Takut hulu. Ini sesak ni. Ini sesak. Puak-puak lagu ni jangan duk dengar lah. Puak-puak yang sesak. Dia kata selawat banyak-banyak melampau. Pergi kubur Nabi doa melampau. Tergapuh tak melampau. Jadi kita ni bukan takut melampau, takut tak cukup. Tak ada istilah melampau ni. Melampau ni kalau supaya agama Nasara tu baru melampau. Meletakkan Nabi ni darjat seperti anak Allah. Itu melampau lah. Pada kau orang Islam umat Nabi Muhammad ni, hak kata Nabi Muhammad ni anak Allah, tak ada. Lebih pada Allah tak ada, sama tah lagi. Apa telah lah tak? Mana tidak ada. Sebab apa? Kemahamin dah. Kita sebut dah dalam apa? Dalam kalimah syahadat kita tu kita kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Kemah tak? Mana kita kata apa? Allah lah Tuhan kita sebenarnya. Wa Muhammad Rasulullah, dan Nabi Muhammad lah pesuruh Allah. Kita tak kata Muhammad ibnullah. Ada dalam kalimah syahadat kita Muhammad ibnullah. Tak ada. Kita kata dengan kemah-kemi, dengan teguh kita kata Muhammad itu adalah pesuruhnya Allah. Bila sebut kata pesuruh ni kak, hamba lah. Darjat dia tu bukan darjat tinggi seperti Allah. Rendah mana pesuruh ni. Bukan Nabi tu rendah dah. Maknanya ialah merujuk kepada perkataan kalimah pesuruh tu. Hamba maknanya Abdullah wa Rasuluh. Mana kita kata Muhammad ni pesuruh Allah, kita tak kata dia lebih-lebih melebihi daripada iktikad kita yang sebenar. Jadi maknanya tuan-tuan, jangan duk pusing. Kita nak berdoa kau di makam Nabi, doa lah banyak-banyak. Nak selawat kau banyak-banyak, selawat lah. Bukan takut lebih, takut melampau, takut tak cukup dengan selawat kita tu. Lagi-lagi kita duduk di akhir zaman ni, selawat ni adalah satu pembawa, orang panggil pembawa, orang panggil menjadi asbab kepada kita boleh hidayah Allah Ta'ala. Selawat ni boleh syafaat yang rekah. Orang panggil jalan yang rekah, jalan cepat. Orang selawat banyak dia boleh syafaat Nabi. Maka selawat ni boleh hapus dosa dan boleh syafaat Nabi Muhammad. Boleh syafaat ni kan? Tak ada lah dia jalan pitah. Jalan pitah nak masuk syurga Allah Ta'ala selawat. Jangan mana selawat tak semayat tak juga. Bukan maksudnya selawat tak semayat tak. Hak semayat tu semayat lah. Selawat ni kelebihan dia tertentu. Banyak kelebihan dia. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, apa saya sebut tadi? Allah Ta'ala waktu turun rahmat 100 tadi, sahaja waktu turun di dunia. Dengan satu rahmat ni lah, rahmatnya dapat kasih sayang apa semua. Kemudian Allah Ta'ala Allah Ta'ala Nabi sebut fa'amsakallahu tis'atan wa tis'ina rahmatan. Allah Ta'ala simpan ni.
Allah Ta'ala menyimpan lagi 99 rahmat. Hak 100 tadi cabut dosa. Dah, Allah Ta'ala simpan 99 rahmat dia ni. Allah Ta'ala nak bagi siapa? Allah Ta'ala simpan bagi kepada orang yang beriman di akhirat dalam syurga. Allah Ta'ala letak stok 99 rahmat tu dalam syurga. Dah, tak ada dah tempat lain, letak dalam syurga belakang. Sebab itulah ahli syurga ni dapat nikmat yang begitu hebat. Nah, apa yang ada dalam dunia ni tak ada tandingan sikit habuk lah. Tak ada tandingan sedikit pun dengan apa yang ada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga rahmat paling besar sekali boleh melihat wajah Allah, melihat zat Allah Taala di akhirat. Nah, paling besar sekali lah. Nikmat yang paling besar sekali boleh melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat dengan bila kaifiyah lah. Nah, bukan mana melihat dengan lihat supaya tengok manusia, makhluk alam ni dah. Dengan tidak ada kaifiyah. Mana yang tuan-tuan dirahmati Allah, Allah Ta'ala bagi 99 tu kepada orang beriman. Maka kita orang beriman berutuh. Orang beriman dan orang yang berusaha menjaga iman dia, maka dia akan dapat balasan rahmat 99 di dalam syurga Allah Ta'ala. Sebab itulah layaknya syurga ni. Kenikmatan yang ada pada dalam syurga ni, mala ainun ra'at, mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, akal manusia makhluk tak pernah terlintas apa yang ada dalam syurga Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan dirahmati Allah, dalam 99 tu Allah Ta'ala bagi kepada orang beriman. Maka orang yang beriman, orang yang hidup di dunia ni, dia beriman kepada Allah, yakin dengan Allah, dan dia jaga iman dia kepada Allah Ta'ala, maka dia akan dapat nikmat 99 bahagian tadi. Tak ada dah di dalam neraka Allah Ta'ala tu tak bagi sedikit pun. Habis tu hasipan letak dalam neraka Allah, dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka berusahalah kita. Bila dengar khabar ni, ni khabar yang sungguh ni. Khabar yang betul ni. Bukan kata maknanya cerita kok ni, cerita saja-saja wis semangat dah. Nabi sebut dalam hadis dia dah. Bila Nabi sebut kat tak ada lah. Benda hak kena yakin. Sehingga kita kena dengar satu-satu ayat-ayat Allah ataupun apa yang datang daripada Nabi, dengar dengan perasaan iman. Lagu mana dengar dengan iman? Dengar dengan iman ni kak, supaya sahabat lah. Sahabat bila dengar satu perintah Allah Ta'ala, dia berusaha bersungguh-sungguh buat. Datang satu perintah, dia buat sungguh-sungguh. Sebab iman lah. Siapa kau sanggup mati pun tak apa lagi. Sebab dia yakin sangat-sangat dengan apa yang dijanji oleh Allah Ta'ala. Turun perintah tutup aurat, contohnya tutup aurat, Allah Ta'ala turun perintah menutup kepala bagi orang-orang yang muslimat. Turun perintah dekat orang muslimat hak masa sahabat zaman Rasulullah ni, hak duduk di luar ni, berlari masuk dalam rumah. Hak tak pakai tudung ni, berlari masuk dalam rumah. Hak duduk luar, capai je apa saja yang ada, tutup kepala dia. Hak baldi-baldi lah. Hak besing-besing yang kukuk kepala dia. Kenapa? Kerana terus melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Orang beriman bila datang satu perintah, la khiyara fihim, tidak ada pilihan dah. Dia buat dah. Akan buat sesungguhnya. Kita mari perintah Allah Ta'ala 1400 tahun. Dengar hadis Nabi, dengar ayat-ayat Allah Ta'ala, bukan sekali dengar, beratus kali dengar, tak buat-buat. Dalam televisyen lagi, dalam masjid lagi, hadis demi hadis, ayat Quran demi ayat Quran, suruh tutup aurat. Buat layan, buat dok gitu. Marah pula, suruh tutup aurat, dia pula marah kita. Jaga dirimu sudah lah, rasa cara orang lah. Dia kata, kalau tak tutup aurat, kalau tak tutup aurat, jangan dejah kita ahli neraka. Pandailah dia dah. Mana sepatutnya kalau orang beriman sungguh, mari perintah Allah Ta'ala sekali dengar cukup. Sebab tu Nabi sebut kafa bil mauti wa'izah. Nabi kata apa? Cukuplah dengan mati itu peringatan. Sahabat-sahabat kata, kalau tak ada ayat lain duk cerita pasal janji Allah selepas mati, ataupun menunjukkan dunia ni kecil, hina, siapa aku manusia ni terpaksa kena mati belaka. Apa yang dibawa yang ada di dunia pasti ditinggal. Maka Nabi kata,
kafa bil mauti wa'izatun. Cukuplah dengan mati itu satu peringatan. Apa? Maknanya kalau orang beriman sungguh-sungguh, maknanya cukup dengan satu peringatan, mati cukup dah. Kalau orang betul-betul nak ambil. Dah, apa nak ambil? Ya, nak amalkan apa yang datang daripada Nabi SAW. Jadi insya-Allah bagi laluan pada azan dulu. Seketika baik. Baik, Allah Subhanahu wa taala kata Nabi sallallahu alaihi sebut antara hadis Nabi sebut kafa bil mauti wa'izah. Cukuplah dengan mati itu sebagai satu peringatan. Nah, maknanya kalau orang yang benar-benar nak ambil peringatan, sekiranya kita ni orang yang betul-betul nak ambil pengajaran. Sekiranya kita ni orang yang betul-betul nak kepada akhirat. Dah, maknanya cukuplah dengan mati dah. Sebagai satu peringatan. Kalau tak mari dalil-dalil lain pun cukup dah. Tapi cukup tu bagi siapa? Bagi orang yang betul-betul nak ambil. Betul nak amal, betul nak buat, betul-betul nak kejar akhirat dia. Maka cukup dengan mati dah. Mati jelas dah. Tiap-tiap orang akan mati. Dan hak bila dia mati tadi, dia tak bawa apa hak dia tinggal. Dia bawa hak dia kerja di dunia. Nah, yang dia bawa bersama hanyalah amal-amalnya, pahala-pahala dia. Amalan-amalan dia baik-baiklah dia bawa. Kalau dosa-dosalah dia bawa. Nah, kalau betul-betul nak ambil pengajaran. Jadi, orang yang beriman sungguh-sungguh ni ialah orang yang betul-betul nak ambil pengajaran. Orang yang betul-betul nak ambil apa yang datang daripada Nabi SAW. Supaya kita malam ni mari dapat satu ilmu. Kalau kita bukan satu hadis, saya baca banyak. Nampak tak? Tiap-tiap malam kita dengar baca hadis lagi, ayat Quran lagi. Kalau betul-betul kita nak kepada akhirat, iman sungguh-sungguh, maka kita akan buat, melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan satu larangan daripada kecil sampai sekarang kita dengar banyak larangan Allah Taala. Tapi sampai sekarang kita dah buat sampai hari ni. Larangan Allah Ta'ala tetap kita buat. Suruhan Allah Ta'ala tetap kita tinggal lagi. Duk lagu mana lagu tu lah iman kita. Nak cerita kata, tarah iman kita. Darjat iman kita setara tu je. Mana tuan-tuan jauh lah kalau nak dibanding dengan imannya para sahabat. Imannya para, bagi 3 kurun yang pertama tu jauh lah. Kalau sahabat apa tu lagi. Sahabat ni duduk dengan Nabi. Paling membahagiakan. Paling nikmat lah. Siapa kau sahabat ni, isyarat bahasa dah. Ada sahabat ni siapa kata, wahai Rasulullah, duk cerita pasal syurga. Wahai Rasulullah, dengan nikmat syurga semua ni, bagi saya tak bermakna. Kalau saya mati, tak duduk dengan engkau di akhirat, di dalam syurga. Siapa kau sahabat ni, sehari-hari, mengalir air mata, fikiran duk fikir, adakah aku ni boleh duduk dengan Nabi di akhirat? Tu je fikiran dia. Kita tak fikir kita. Kalau bunyi syurga kan nikmat syurga tu, kita tak fikir kau Nabi. Iman para sahabat nak cerita bahasa cinta. Bahasa mahabbah para sahabat. Makna mahabbahnya Nabi kepada Nabi ni, siapa kau apa yang dia dengar nikmat syurga tak berasa indah. Kalaulah Allah Taala tak bagi duduk di akhirat dengan Nabi Muhammad SAW. Siapa sahabat kata, wahai Rasulullah, kalaulah diberi pilihan duduk di dunia hak hina ni, dunia yang penat ni, dunia yang letih ni, dunia yang maknanya kena berjuang hari-hari ni, lebih baik aku duduk kekal di dunia bersama engkau berbanding dengan aku duduk dalam syurga tapi tak duduk dengan engkau wahai Rasulullah. Lagi bahasa isyarat, orang panggil bahasa mahabbah, bahasa cinta sahabat kepada Nabi SAW. Jangan pula duk kat video ni duk kata, oh sahabat tak masuk syurga. Jangan. Faham boleh mana bahasa cinta. Bahasa cinta ni. Bukan kita kata bahasa manusia umumnya tak ke syurga dah. Manusia semua. Allah Ta'ala bahkan suruh kita minta syurga ni. Nabi suruh, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Minta lah syurga. Allah Ta'ala suruh. Tak minta marah pula Allah Ta'ala. Baik apa ni? Kalau kita tak minta dengan Allah Ta'ala ni, yaghdab alaih. Allah Ta'ala marah pula. Minta lah. Syurga ni minta dengan Allah Ta'ala. Cuma nak ceritanya, apa ni? Kecintaan dan iman para sahabat tadi, begitu. Dan kita pun, kita tahu sangat-sangat tidak beriman sebenar-benar orang beriman. Orang beriman ni tak capai makam sebenar-benar beriman. Malaikat dia duduk dalam keadaan
Mahabbah ni mana mencintai Nabi melebihi daripada segala-gala. Tu dia. Kalau kita lah ni duk cinta lagi harta kita, duk cinta lagi anak kita, cinta lagi perniagaan kita, cinta rumah kita, air kita, tanah air kita, tidak melebihi mahabbah kepada Nabi SAW. Mana kita tak dapat lagi tu. Nah, sebenarnya tak capai lagi maqam mahabbah, hub, cinta yang sebenar-benar tadi. Maka kena ada juga. Mesti dengan melalui mahabbah cinta kepada Nabi SAW lebih pada segala-gala. Nah, sebab apa? Mahabbah kepada Nabi ni pastilah mahabbah kepada Allah. Jangan duk tikar pula. Tak boleh melebihi cinta Allah. Allah banyak kecek sungguh lah. Dia panggil puak-puak ni banyak kecek lah. Banyak kecek lagu ni lah. Orang-orang cinta mahabbah ni mana melebihi Nabi. Kita cinta kepada Nabi bermakna cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi sebut dalam satu hadis, alimu auladikum bisalasi khisalin. Ajar anak-anak kamu dengan 3 perkara. Nabi sebut. Yang pertama, hubbu nabiyyikum. Ajar anak kita ni dengan cinta kepada Nabi kita. Bagi dia kenal Nabi kita. Bagaimana perjuangan Nabi kita. Bagaimana sifat Nabi kita. Bagaimana akhlak Nabi kita. Yang kita dah belajar hadis hari-hari ni. Hadis Nabi kita ni. Maknanya maknanya hadis kita cinta tu. Hadis Nabi ni salah satu benda yang kena cintai. Diri tubuh batin Nabi, tu kena cinta juga. Mana apa yang datang daripada Nabi semua kena cintai. Agama ni mana maja'a minan Nabi, segala yang datang daripada Nabi SAW. Agama ni la yu'la alaih, tidak ada yang melebihi daripada agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Baik tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitulah maknanya sekiranya kita hidup kita ni yang singkat ni, maknanya kalau kita betul-betul nak mendapat apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ialah kita beriman dan kita terus buat, langsung kita buat. Tambah-tambah kita duduk di tahun baru ni biar ada azam lah. Azam ni maknanya satu perasaan yang nak buat bersungguh-sungguh. Orang panggil nak buat sesuatu tadi dengan perasaan yang teramat kuat. Tu panggil azam. Iradah qawiyah. Nak buat sesuatu benda dengan perasaan yang teramat kuat. Nak semaya jemaah aku ni bulan tahun baru ni aku nak semaya jemaah. Nak lagu mana? Nak yang perasaan yang teramat sangat. Nak buat sungguh-sungguh. Itu baru panggil azam. Kita ada doa azam masuk tahun baru, ada doa azam benda lagu tu. Tak ada. Kalau tak ada sekarang kena azam. Kena azam nak tinggal maksiat. Azam nak dekat kepada Allah. Azam nak baca Quran banyak-banyak. Azam nak selawat banyak-banyak. Selawatlah banyak-banyak. Zikirlah banyak-banyak. Kerana apa? Kerana selawat, zikir yang tubik di lidah kita lah ni adalah perkara yang membantu hati kita. Hati kita ni lalai. Hati kita ni lupa, lalai, leka. Betul tak? Maka zikir-zikir yang ada yang terkeluar di lidah kita ni lah memperingatkan apa yang di hati kita. Sebab itulah kita semayang. Contohnya kita semayang. Kita sunat sebut lafaz dengan niat. Usalli fardal isya. Sebut kata itu tu di lidah kita. Sahaja aku semayang, nak semayang, isyak 4 rakaat. Sebut tu sunat kata ulama. Kenapa sunat? Kerana membantu hati kita. Sama juga halnya dengan zikir. Zikir tadi, selawat tadi. Bila kita selawat, kita berzikir, sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu akan membantu hati kita yang lalai tadi. Akan membantu. Maka azam nak selawat banyak-banyak. Azam nak zikir banyak-banyak. Nak baca Quran. Jangan tunggu Ramadan baru nak baca Quran. Letih lah kita. Tunggu Ramadan. Orang masuk Ramadan, orang lain dah praktik 6 bulan dah baca Quran. Kita masuk Ramadan baru nak start praktik. Kalau nombor lagi ni maknanya kalah dulu lagi. Orang latihan 6 bulan, setahun buat latihan. Nak masuk pertandingan. Betul tak? Nak masuk tanding ni, Ramadan ni tanding lah. Pertandingan lah Ramadan ni. Orang lain 6 bulan dah latihan dah. Nombor lagi. Menstabilkan stamina dia. Kuatkan tubuh badan dia. Biar boleh lari tu sejam tak berhenti. 2 jam tak berhenti. Barulah hebat. Dah buat latihan dah. Kita masuk Ramadan baru buat latihan. Penat esok lambat lagi tanding kata. Lambat lagi tanding. Sebulan lagi. Seminggu lagi. Esok baru
baru start latih hari ni, esok nak tanding baru start baca. Ada. Akhirnya jadi bagaimana? Jadilah ibadat kita tadi buat semata kiok. Buat semata je lah, lepas tu gak tinggal. Tak boleh. Dah, mana tak boleh, tak mampu nak istiqamah. Orang lain boleh baca sejuk sehari, sekali khotel. Dak kita sekali tu tinggal semuka dekat. Tinggal lepas tu 15 pula mari baca. Oh, nuzulul Quran ni. Apa dah? Nuzulul Quran baru start baca mana hari tu Al-Baqarah muka pertama, baru sambung pula muka kedua. Ada, jadi rugi betul lah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, beramallah. Dah, mana beramallah sekuat sedaya yang mungkin. Dah, lagi-lagi kita duduk ni akhir zaman ni ada peluang nak beramal. Nah, Nabi sebut badiru bil a'mal fitanan. Nak beramal lah sebelum datang fitnah yang begitu dahsyat seperti gelap malam. Tak datang lagi ni fitnah seperti gelap malam ni. Sekarang tak lagi. Kalau sekiranya berlaku fitnah seperti gelap malam, tak ada dah peluang nak beramal tadi. Nah, nak beramal pun tak ada dah, kalu-kalu. Nah, contohlah fitnah hak gelap tadi tu, manusia ni pakai jahat belaka, atau manusia ni duduk dalam huru-hara, duduk dalam peperangan, contohnya akan berlaku juga, akan datang. Cuma tak tahu bila. Tapi melihat pada tanda-tandanya akhir zaman tu dekat sangat-sangat dah. Tak kita tak dengar di Mekah sudah menghijau. Nah, itu tanda lah Tuhan Nabi sebut dah. Dah Nabi sebut dalam hadis, tak berlaku kiamat melainkan ada tanda-tanda ni. Maka bila keluar tanda ni kita kena beringat dan berjaga-jaga. Mana jaga-jaga apa? Pertambahkan ibadat kita, bersungguh-sungguhlah dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan sekadar tazkirah yang ringkas ini Allah Ta'ala memberi manfaat kepada saya dan tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada malam ini menjadikan satu suntikan semangat kepada kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk terus istiqamah di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi sebelum saya mengakhiri kuliah pada malam ini tuan-tuan, jadi saya nak ambil masa sikitlah untuk nak bagi beberapa maklumat info. Jadi saya ni alhamdulillah lah, ni kali kedua lah saya buat bertazkirah di sini. Kali pertamanya di sebelum Covid lagi. Jadi saya juga ada madrasah yang sedang dalam pembinaan lagi di Pasir Putih, Kelantan. Jadi tuan-tuan, pertamanya madrasah ni kita buka untuk tahun baru ni, kita nak buka untuk sesi pelajar. Untuk tahun baru kita nak buka sesi pendaftaran pelajar baru bagi tahun 2023. Jadi kita nak memerlukan lagi 30 orang pelajar baru untuk memenuhi asrama yang sudah siap tu. Dan jadi tuan-tuan yang ada anak yang dapat maklumat ini, ada nak hantar madrasah kok, nak hantar belajar pondok, belajar agama sepenuh masa dah. Jadi orang-orang pelajar-pelajar yang berkhidmat belajar di madrasah, di pondok ni, mereka belajar sepenuh masa. Mana belajar ni, mana belajar siang malam. Belajar hafal dan amal, begitulah. Kita mengaji juga agama. Ngaji maghrib isyak lah. Lepas tu pun poteng lah. Mari sekali, sebulan lepas pula baru mari. Maknanya tak sama dengan mereka belajar di pondok tu. Belajar untuk menguasai satu-satu ilmu dengan maknanya menguasai ilmu dan mereka menyebarkan ilmu agama. Jadi usaha tu usaha untuk melahirkan para ulama, para dai dan para orang-orang yang bertakwa, orang-orang soleh, orang-orang yang memperjuangkan, menyambung perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para ulama. Jadi yang pertama, yang keduanya, madrasah ini juga masih dalam pembinaan yang ada pembinaan yang masih tertangguh. Jadi sejak daripada Covid yang lalu kita tidak dapat teruskan pembinaan kerana kekangan dana dan juga kerana fitnah Covid yang datang pada kita ni dah menyebabkan dananya kurang. Jadi kita stop pembinaan daripada Covid. Jadi 2-3 bulan ni baru kita start balik. Jadi kita nak siapkan lagi rumah guru dan juga nak memulakan pembinaan rumah warga emas. Rumah orang tua-tua. Jadi tuan-tuan, sekarang ni kita nak fokus pada siapkan rumah guru lah. Kerana ada guru-guru yang berkhidmat di situ belum ada tempat yang sesuai untuk mereka. Jadi ada yang berpisah dengan isteri kerana tak ada tempat lah.
dan ada yang duduk menetap di asrama pelajar lagi. Jadi kita nak siapkan rumah guru itu untuk pembinaan yang kita yang fokus sekarang lah. Nak siapkan rumah pembinaan rumah guru dan memulakan pembinaan rumah warga emas. Jadi tuan-tuan yang nak infak, nak sumbang untuk tujuan pembinaan ni bolehlah berjumpa dengan saya kok. Dan saya bawakan tuan-tuan nilai wakaf yang bernilai 100, 500 dan RM1,000. Di luar sana saya sediakan nilai wakaf tadi. Jadi tuan-tuan yang nak wakaf, ada duit nak wakaf untuk diri kita sendiri, niat untuk orang lain juga. Yang betul tak terutamanya sumbangan wakaf ni untuk diri kita sendirilah. Kerana apa? Allah Taala berfirman, "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum." Apa yang kamu infakkan daripada kebaikan itu, pahala itu untuk diri kamu. Kita lah yang berhajat kepada pahala-pahala sedekah. Betul tak? Kenapa? Kita sedar diri kita dosa banyak. Kita sedar diri kita ni berhajat kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu pahala yang besar ni ialah dengan bersedekah. Sedekah ni pahala yang besar, tuan-tuan dirahmati Allah. Dan begitu juga Allah Taala sebut dalam Quran, orang-orang yang mati ni ada Allah Taala, mereka tu mencita-cita, berangan-angan nak hidup di dunia, nak bersedekah. Kita tanya, apa orang mati nak bersedekah? Sebab mereka kasih kepada harta ketika hidup di dunia. Dan antara salah satu sifat yang Allah Taala bagi pada tiap-tiap manusia ni, kasih kepada hubbul mal. Ada dalam tiap-tiap orang ada. Saya pun ada hubbul mal ni, kasih kepada harta. Kasih kepada harta ni satu sifat mazmumah. Sebab itulah Allah Taala sebut, lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Allah Taala sebut jelas, tidak mencapai kamu sebenar-benar kejayaan melainkan kamu menginfakkan apa yang kamu kasih. Apa kita kasih? Harta kita. Duit kita, piti kita sayang, kita kasih. Jadi apa yang kita kasih inilah, kerana kasih kepada harta tadilah menyebabkan kita tak sempat bersedekah, tak sempat nak infak di jalan Allah, sehingga kita matilah baru kita nak bercita-cita nak buat, tuan-tuan dirahmati Allah. Ini yang ramai yang berlaku pada manusia. Jadi tuan-tuan, jangan kita golongkan kita daripada golongan yang rugi, tak sempat bersedekah. Ada peluang Tuhan bagi harta kita, kita infaklah. Infaklah sebahagian harta kita. Kalau kita wis semua pun harta kita, habislah, katakanlah malam ni ada 4,000 wih belaka contoh. Tak habis, betul tak? Walaupun apa rupa habis, tapi esok ada tak lagi? Esok hidup ada tak lagi kita cari piti? Kita tanya diri kita, kita ni selagi hidup, selagi tu kita cari piti. Malam ni kalau kata habis, esok kita kerja pula. Esok kita masuk jabat, kita nego lagi, betul tak? Selagi hidup, selagi tu kita cari piti. Maknanya jangan kita takut habis. Sebenarnya apa yang kamu infak tu tak habis, tapi sebenarnya lebih ada gantian yang lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita infak malam ni habis piti kita, esok Tuhan bagi keuntungan yang besar dalam bisnes kita. Mungkin esok Tuhan bagi rezeki yang tidak haitsu la yahtasib, dari sudut yang tidak disangka-sangkakan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala jadikan kita ni orang yang berinfak di jalan Allah. Setidaknya hak mari malam ni, hak dengar berita ni, ambillah wakaf sedikit sorang, 100 sorang pun tak apa dah. Ambil 1,000 ke bagi ni anak beranak, boleh juga kongsi. Boleh dah. Jadi ambil peluang. Mudah-mudahan kalau kita mati esok, apa hak kita buat malam ni lah Allah Taala timbang di neraka, di mizan, dan kemudian kita masuk syurga Allah Taala dengan sebab infak kita pada malam ini, insya-Allah. Jadi yang berkesempatan malam ni bolehlah berinfak, ataupun yang tidak berpeluang malam ni, contohnya baru malam ni dengar tapi nak infak, pitih tak ada lagi, minggu depan baru ada gaji misalnya, bolehlah ambil dulu CJ wakaf yang kita sediakan, dan tulis nama tuan-tuan yang berwakaf tu, insya-Allah kita sebagai penanda untuk kita lah. Dan tuan-tuan boleh infak dalam bentuk banking lah pada waktu yang tuan-tuan rasa berkelapangan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala menjadikan asbab panjang umur kita dengan infak kita tadi. Mudah-mudahan Allah Taala menjadikan sebab kaya kita, sebab kita diberi kesihatan, dan mudah-mudahan Allah Taala berikan sebab hidayah bagi kita dan anak-anak kita dan ahli keluarga kita, dan yang utama sekali menjadikan asbab kita masuk syurga di akhirat, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua masuk syurga
dan bertemu dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat dengan sebab kebaikan yang kita lakukan di dunia, insya-Allah. Barakallahu fiik. Ya, sekadar itulah apa yang dapat disampaikan. Saya mohon maaf apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang, yang kasar, yang lemah, tak faham bahasa saya, kau minta maaf banyak dah. Saya cakap Kelantan lah. Nah, jadi tak pandai nak cakap luar, kecek luar. Tak ada orang tak faham dah bahasa Kelantan lah ni deh. Oh, bahasa Kelantan orang faham belaka dah deh. Dia jadi bahasa international. Bodoh. Jadi insya-Allah barakallahu fiik. Apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang yang lemah daripada diri saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatin lana fi dinina ma ahlu qutra unsa wa dzakar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.